So, Assalamualaikum and good evening, everyone. Welcome to Ansara Muda Career Talk series, I am Khairunisa, your moderator for today. And today we will be discussing on the topic pharmacy, and our guest speaker is Mr. Muhammad Saiful Azri bin Abdul Hamid. He is a pharmacist in Subang Jaya Medical Center, and also proudly to say from MRSM Typing in the year 2007, which is our super senior, and he will be sharing on pharmacy, his experiences, his knowledge, whatever he's been doing with all of us. And let's all take this opportunity to listen, to ask him whatever we need to know. Okay, so now I will invite Mr. Saiful to continue. Cik Saiful boleh unmute. Saya dah unmute. Sekejap Alright. Switch Okay. camera. Okay. Hai, nama saya Saiful. Saya pun masih baru dalam menggunakan Zoom ni, so saya masih tak biasa. Seperti yang diperkenalkan oleh Cik Nisa tadi, saya merupakan batch 2007 daripada Taiping. Saya start MRSM dari Form 1 2003 di MRSM Pasir Salah, kemudian Form 4 ke MRSM Taiping lah. Batch 2007, dan kemudian saya sambung pre-U College dekat College Marabanting dan sambung ijazah farmasi dekat University Otago New Zealand lah. Hari ini saya akan share berkenaan dengan bidang farmasi. Cik Nisa, saya nak check sekejap. Saya share screen. Nampak skrin saya ke? Belum. Belum. Nampak. Nampak? Nampak ke tak nampak? Saya tak nampak. Tak ada Tak ada. Saya pun tak nampak. Apa dia? Masih belum nampak. Masih belum nampak. Okey, sekejap. Saya tengok. Maaf Nampak ke? Tak. Tak juga. Tak. Saya cubalah. Boleh? Boleh ke? Boleh, sekejap
Okey, sementara menunggu farmasi seperti mana yang kita tahu merupakan bidang kepakaran untuk bahagian ubat lah. Maknanya dalam urusan ubat-ubatan, sama ada dari segi penghasilan ubat, pemprosesan prescription daripada doktor dan kemudian picking, dispense kepada patient, kita counsel patient macam mana makan, itu semua dalam bidang jurusan farmasi lah. Nisa boleh ke? Tak tahu kenapa dia macam ada ke? Okey. 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 Okey, kalau saya kata next, Nisa tekan next je lah. Boleh. Boleh? Okey, thank you Nisa. Minta maaf. Okey. So basically tadi dari segi nama tu biasanya kalau kita pernah dengar pharmacist ataupun druggist, chemist, certain panggilan dekat tempat atau negara lain lah. Basically itu adalah golongan profesional dalam bidang farmasi yang mana dia memegang ijazah farmasi dan mempunyai kelayakan untuk bekerja sebagai profesional dalam bidang farmasi dalam apa-apa bahagian lah yang dia ceburi. Jadi dia perlu dapat atau disahkan mempunyai lesen mengikut ketetapan negara-negara yang dia bekerja lah. Kalau seperti di Malaysia, ketetapannya untuk mempunyai retention certificate setiap tahun lah. Selain memegang sijil ijazah ni. So seperti yang saya katakan sebentar tadi mengenai what is pharmacy, basically dia study about drug, about macam mana nak menghasilkan dadah tu memberi benefit kepada kesihatan tubuh badan. Maknanya jika ada penyakit, ubat-ubat ni dapat memberi efek yang diharapkan untuk memulihkan penyakit tersebut lah. Ataupun dia, kalau dia tak pulihkan, mungkin dia memberi kesan yang lebih baik agar patient tak rasa sakit. So basically, bila berada atau bekerja dalam bidang farmasi ni, kita perlu pastikan setiap komposisi drug tu atau dosisnya adalah betul lah supaya ia selamat untuk digunakan sebagai ubat-ubatan. Dan dengan adanya degree farmasi ni boleh bekerja sebagai ahli farmasis lah ataupun related field yang saya katakan sebentar tadi. Boleh next? Okey, macam contoh dekat dalam gambar yang saya share ni, yang ni di tempat kerja saya, salah seorang pharmacy technician, dia sedang hasilkan ubat untuk yang ni nasal drop, I think. Doktor ada request. So yang ni kita jarang-jarang buat, maknanya dia nak kena panaskan, dia nak kena pastikan, dia nak kena hasilkan solution tu berwarna seperti yang sepatutnya lah, dia warna kuning air macam tu. So dia kena pastikan proses dan teknik yang dia buat tu adalah betul lah. Maknanya dia tak boleh terlebih panas, terkurang panas. Bila dia dah terlebih panas, dia jadi kuning pekat. Kalau dia kurang panas, dia tak cukup kuning. Maknanya ini kepakaran dalam bidang farmasi lah. Maknanya dia perlu tahu apa yang dia buat dan dia kena pastikan apa yang dia buat betul, dan setiap kerja dia, kalau apa-apa yang seseorang tu buat, dia perlu dicek oleh orang lain. Maknanya farmasi ni tak boleh kerja sendirilah. Memang dia kena bekerja secara berkumpulan ataupun ada orang untuk counter check setiap kerja yang dibuat supaya benda yang diberi atau diguna pakai oleh patient tu selamat. Boleh next Nisa? Okey, yang ni situasi kerja di tempat kerja saya lah. Macam start dari MCO hari tu kita kerja inpatient, outpatient.
kita buat bahagi kumpulan lah time tu, sebab MCO kan kita bahagi 2 kumpulan, so ada hari bekerja, hari tak bekerja, tapi basically bila bekerja semua serius lah. So tapi tak adalah semua waktu yang sama kita serius lah, ada masa kita ambil gambar macam sebelah ni. Okay, next, saja share gambar. So basically kenapa orang selalunya pilih Kejaya Farmasi ni, antara reasonnya adalah dia nak tolong orang lah. So bila dia bagi tahu atau counsel dekat orang, dia akan rasa seronok, dia akan dapat pastikan orang tu akan jadi sihat lah. Kalau orang tu biasanya dia datang, dia rasa sakit, dia pergi farmasi dulu. Kalau dia tak nak jumpa doktor dulu, dia boleh pergi farmasi, dia boleh tanya pendapat. Kalau farmasi tu kata better jumpa doktor, dia boleh recommend tu patient tu lah. So basically biasanya orang yang ambil bidang farmasi ni dia perlu mempunyai minat dalam bidang chemistry, sebab kebanyakan subjek dalam bidang farmasi ni dia melibatkan subjek kimia lah, dan of course dia mempunyai interest terhadap tubuh badan dan kesihatan dalam tubuh badan, sistem dalam badan. Maknanya dia nak relatekan penggunaan drug, everything dengan penyakit-penyakit yang kita pelajari dengan ubat-ubatan ni. Antara reason lain yang mungkin biasanya orang yang jangka masa panjang lah, dia fikir mungkin dia berminat untuk involve dalam penghasilan ubat, new drug. Biasanya orang-orang ni dia akan further study, dia akan ambil research, buat master ataupun PhD. So dia akan nak menghasilkan drug barulah, drug yang lebih baik untuk pastikan penyakit-penyakit yang sedia ada dapat mempunyai treatment yang lebih baik lah di masa hadapan. Bagi contoh, mungkin dia nak study untuk cancer treatment, dia nak target drug. Mungkin dalam cancer treatment tu biasanya dia akan kill sel ketumbuhan tu kan. Tapi bila dia nak kill sel ketumbuhan tu, biasanya ubat-ubat cytotoxic ni dia akan kill semua sel. Sebab tu kadang kita tengok side effect dia, orang boleh keguguran rambut. So bila mana kalau untuk jangka masa hadapan ataupun sekarang orang buat kajian terhadap ubat-ubat ni, dia nak hasilkan drug yang lebih baik, maknanya dia nak bagi orang makan ubat tu tak ada side effect. So bila ada ubat-ubat yang macam tu, of course patient akan prefer ubat yang macam tu, and definitely ini akan mendatangkan outcome atau treatment yang lebih baik lah kepada patient, which is niat yang bagus dan murni lah. Next Nisa. Okay, yang ni secara general saya dapatkan maklumat mengenai minimum requirement untuk belajar farmasi. Biasanya untuk belajar farmasi dari SPM perlu buat pre-U lah kalau nak buat degree. Dari SPM nak buat ke diploma farmasi pun ada. Selalunya diploma farmasi ni dia ambil masa 3 tahun. Dan setahu saya di UiTM, dekat UiTM ada diploma farmasi. Orang-orang yang ambil diploma farmasi ni bila dia keluar atau dia involve dalam kerjaya, biasanya dia akan menjadi farmasi technician lah. Maknanya dia menjadi penolong pegawai farmasi. Dia buat perkara yang sama saja, maknanya setiap penelitian tu lebih kurang sama, cuma basically bila contoh kalau seorang yang mempunyai diploma dalam bidang farmasi ni, dia nak further study dalam ijazah farmasi kemudian, bila dia ada period yang dia kerja dulu kemudian dia nak sambung belajar, sebenarnya tu sangat bagus jugalah, sebab bila dia belajar di dalam ijazah farmasi mungkin subjek yang lebih intensif, tapi dia mempunyai background knowledge yang sangat bagus dan membuatkan dia boleh score lah bila dia berada dalam degree. And bila dia score dalam degree ni, would be better lah kalau dia nak further study dalam master dan PhD untuk pilih ke universiti-universiti yang top. And back to kalau nak sambung further dalam degree farmasi, antara alternatif lain selepas SPM mestilah buat PU subjek, sama ada di matrikulasi, asasi sains ataupun A-level, STPM. So biasanya period PU ni ambil masa dalam 1 ke 2 tahun. Dan yang ni minimum score yang you boleh find out rasa dekat internet ataupun farmasi website definitely akan ada lah. Tapi kena faham
walaupun dia minimum requirement, kalau subjek pilihan kos farmasi ni kompetitif, definitely persaingannya lebih sengit dan orang yang mempunyai maknanya performance dalam akademik dan juga dalam curriculum dia kalau lebih baik, definitely dia akan dapat better chances lah atau better opportunity untuk dapat dalam bidang yang dia nak tu. So subjek-subjek yang involve definitely semuanya subjek sains teras dan memang kebanyakannya minimum mesti be at least untuk chemistry lah. Maknanya chemistry adalah core subjek untuk dalam bidang farmasi. Dan kalau dari diploma nak buat ke degree, selalunya minimum requirement dia kena score at least CGPA 3.75 untuk diploma in science ataupun kalau diploma in farmasi 3.5 lah. Kalau dia dah ada degree dalam bidang sains, kemudian dia nak buat double degree, kemudian dalam bidang farmasi pula, at least score dia CGPA 2.75 lah. Boleh next. So kebanyakan bachelor degree adalah sebanyak 4 tahun dan ini antara senarai yang saya refer dari website farmasi. So dalam di Malaysia ada banyak local university yang offer untuk sarjana dalam bidang farmasi. Dia lain-lain course lah, ada yang honours, ada yang master degree, ada yang joint twin program dekat local university, kemudian dia buat 2 tahun di universiti di luar negara. Yang ni dia macam twinning lah. So macam kebanyakannya di universiti swasta lah seperti IMU. Boleh next. So yang ni senarai banyak universiti swasta yang offer bidang farmasi juga. Kalau tak silap saya, antara top uni lokal yang offer farmasi adalah seperti UM, USM lah ataupun UKM. So basically these three yang score based on yang GQ score tu, QS score. University ranking tu dia antara yang terbaik dekat dalam Malaysia lah. Dan dalam Malaysia punya lah. Okay, next. So yang saya kata link untuk cari tu boleh cari dekat website farmasi government ni. So basically kita kalau nak ambil bidang farmasi ni kena pastikan universiti yang kita pilih tu diiktiraf lah. Kalau tak nanti bila kita nak dapatkan lesen untuk bekerja takut tak diiktiraf pula. So sebelum even mana-mana universiti yang kita pilih, contoh kalau kita nak decide untuk belajar di luar negara, pastikan universiti di luar negara tu diiktiraf lah untuk qualificationnya. Ada banyak juga universiti luar negara yang top dalam bidang farmasi ni tapi mungkin dari segi kos ni tak diiktiraf dekat Malaysia lah. So kalau kita nak pilih tu make sure kita refer kepada website ni. Antara so far dari pengalaman saya, daripada batch saya, kebanyakan siapa yang sambung luar negara sama ada dalam di offer sponsorship ataupun pergi sendiri, kebanyakannya adalah di Australia, Egypt. Kalau tak silap saya, kalau di Egypt kebanyakannya boleh direct menggunakan result SPM lah. Di Indonesia, banyak juga yang study di Indonesia sebab Indonesia definitely because currency-nya lebih rendah daripada kita, mungkin kosnya lebih murah lah daripada tempat-tempat lain dan di New Zealand dan the UK lah. Tapi definitely untuk dua negara yang hujung ni mahal sikit lah. Sama juga Australia sebab currency yang lebih tinggi kan. Kalau top university untuk yang saya last check untuk yang tahun lepas punya, Monash University ni yang dekat Australia, dia number 2 lah untuk dalam bidang farmasi. King College ni antara top 10 atau top 20 lah, King College dekat London. So far kalau ada Malaysian student yang pergi antara dua universiti ni lah ataupun universiti lain. Okay, next. Yang ni saya share, okay mungkin tak relevan pun untuk career talk ni. Basically tapi saya share experience untuk sewaktu saya belajar di Universiti Otago tu, waktu graduate dia pergi dekat Dunedin Town Hall. Tapi kita akan berarak sekeliling town pekan dia untuk sampai ke town hall. So kita berarak dengan kawan-kawan, dengan parents. Seronok lah, different experience. Dengan ada bagpipe,
nasib baik cuaca pun walaupun musim panas dia tak panas lah, dia macam sejuk-sejuk angin macam tu saja. Okay, next. Yang ni pun saya secara estimated saja, figure yang saya dapat daripada website yang saya letak reference dekat hujung. Basically, yang ni untuk course bachelor degree dekat dalam Malaysia lah, dalam lebih kurang 150,000 ke 250,000 lah. Definitely kalau pergi di tempat lain, sama ada negara tu mempunyai currency lebih tinggi, dia kali ikut currency negara tu lah, memang lebih kurang macam tu juga. So kalau yang lebih murah, mungkin lebih murah lah. Kalau master dengan PhD, yes, around this cost lah. Tapi selalunya master ni dalam bidang clinical. So biasa orang yang dia nak lebih enhance knowledge dalam bidang clinical, dia ambil master degree dalam bidang clinical, ataupun selalunya kalau dia nak jadi researcher, dia akan memang definitely go straight away to PhD lah. Next. Okay, apa yang akan anda belajar dalam farmasi degree? Ini antara subjek-subjek yang biasanya di-offer. Depend kepada kurikulum universiti tersebut. Tapi basically, yang ni antara basic yang definitely akan belajar lah. So kalau tengok kan, macam saya katakan, kimia tu merupakan subjek yang core lah untuk belajar dalam bidang farmasi, sebab you akan belajar physical chemistry, organic chemistry, medicinal chemistry, you akan belajar biochemistry juga, and then kalau you dah masuk clinical year, you akan belajar mengenai immunology, pathology, pharmacology, kemudian you akan combinekan your basic knowledge dalam non-clinical year, mechanism of drug tu dengan human anatomy dengan body system lah untuk setiap penyakit yang you belajar. Kemudian you akan belajar dengan pharmacy practice jugalah, maknanya dari segi undang-undang, law, apa kesalahan yang you tak boleh buat, apa kesalahan yang pernah dilakukan oleh previous yang mungkin diorang akan anggap yang ni dikira jenayah, apa kesannya, apa akan jadi, you akan disaman or what's not. So boleh next. So yang ni basically benda yang mungkin you akan banyak tengok lah waktu first 1 or 2 years study farmasi lah. Basically you akan belajar boleh yes. So you akan tengok banyak structure yang ni. So kalau dalam SPM you ada belajar benda ni, tapi bila you dah masuk PU dia akan lebih intense, and you masuk dekat dalam farmasi pun makin intense lah. Basically you akan belajar how the reaction happen. Mungkin dari segi praktis bila you bekerja tak begitu relevan kalau you bekerja sebagai professional farmasi yang involve dispense ubat and everything. Tapi kalau you berminat untuk dalam inovasi ubat, basic knowledge ni very important lah. So dia akan, you kena tahu properties drug tu, macam mana structure dia, apa kesan bila you masuk dekat dalam bahagian badan yang berasid, you nak pastikan ubat tu dia bagi efek dekat kawasan mana, maknanya semua structure ni you kena tahu so that you boleh develop ubat yang boleh sampai ke target area yang you nak. Contoh kadang ubat tu you nak dalam stomach, biasanya dia masuk dari mulut, pergi ke esophagus semua, pergi ke stomach, you tak nak dia pecah kat situ. You nak pecah dia dekat bawah lagi, dekat bahagian usus bawah. So you kena pastikan properties ubat tu stable dekat kawasan tu, sampailah dia sampai ke target tempat yang you nak tu. Maknanya you kena tahu semua chemistry ni. Next Nisa, thank you. So bila you dah habis belajar, dah graduate, and you nak dapatkan lesson sebagai farmasi bertauliah tu, you kena perform 1 year training lah kalau di Malaysia lah. Basically di tempat lain kebanyakannya pun lebih kurang macam tu, 1 tahun lah. So kalau tempat lain dia panggil intern pharmacist lah. Sama kat Malaysia dia ada nama yang special sikit, Provisionally Registered Pharmacist, atau dalam singkatannya PRP. So PRP ni atau intern pharmacist ni basically
dia akan belajar semua servis yang di-offer dekat tempat yang dia kerja untuk training ni lah. Sama ada dia kerja di government, di klinik kesihatan government ataupun di hospital government ataupun dia kerja di hospital swasta atau mungkin di community pharmacy. Ada option juga untuk di industrial ataupun universiti lah. Sekarang bilangan pharmacy graduate boleh tahan banyak. So even nak dapat kerja dekat government pun tak begitu senang sekarang. In fact, sekarang pun government offer contract job. Kalau you pernah dengar lah, the news to the medical graduate, to the pharmacy graduate. So kebiasaannya kontrak ni dia akan 1+1. Kalau dari dulu pun memang 1+1. Dia start with dulu 1+3. Dia jadi macam 4 years lah, memang you akan bekerja dekat tempat yang you start kerja tu. Tapi now dia dah kurangkan 1+1. You boleh start kerja dekat private sebab basically because of limitation of job availability, satu, and definitely lambakan graduate juga, and the other reason definitely dekat government kekangan keuangan lah. Disebabkan kekangan keuangan ni mungkin job availability tu dah jadi tak banyak, dia terpaksa buat kontrak. And kalau you nak continue kerja dekat government, you pastikan training you waktu PRP tu you tip top lah, you perform. So untuk you diserap menjadi pegawai tetap, dia akan based on your performance dengan your score lah, yang decide by you punya preceptor lah. Cikgu time you PRP tu lah, makna farmasis lain yang lebih sini lah. Makna you kena pastikan semua kerja yang diberi you siapkan, you score setiap kali exam. During training ni dia akan jadi intense lah sebab servis dekat satu tempat tu memang banyak. Dia akan ada CDR, cytotoxic drug reconstitution, you akan belajar tentang TPN, total parenteral nutrition, macam contoh you buat drug untuk orang yang tak boleh makan benda solid lah, maknanya dia kena makan, dia minum cecair daripada hidung tu. You kena pastikan ubat tu kuantiti yang doktor nak letak dalam benda tu betul, kuantiti yang betul. Contoh bila you ada servis juga, you nak kena monitor level of warfarin drug, ubat cair darah. Bila you introduce ubat tu kepada patient, you kena pastikan ubat tu within range yang akan make sure dia stable untuk patient tu. Maknanya kalau dos tu diberi terlalu tinggi, mungkin dia akan menyebabkan patient tu instead of dia memberi kesan yang baik, dia akan menyebabkan pendarahan. Ini semua servis-servis yang ada dekat dalam farmasi lah. So untuk 1 tahun tu memang padat, you kena kental. Kadang kalau dekat government you akan kerja shift, you kena kerja shift malam. Tapi biasa kalau dekat private hospital tak adalah. Macam saya kerja training PRP dulu dekat private hospital, memang dia exposekan untuk 1 malam saja. Kalau di community pharmacy ni basically dia punya requirement atau guideline dia punya syllabus mungkin lain lah kalau berbanding yang bekerja di hospital untuk training ni. Tapi basically walau di mana pun, sama ada community, industrial, university, kalau pun syllabus dia lain, dia akan tetap ada period yang you kena expose to kerja dekat hospital. You kena attach at least dalam 1 ke 3 bulan so that you ada experience. That's why you shouldn't be worried kalau let's say you apply government atau any private hospital you tak dapat, tapi you nak kerja hospital, you boleh buat training dulu di mana-mana di community pharmacy, industrial. Kemudian kalau you dah habis training, you decide nak jadi pharmacist di hospital swasta, definitely there will be job opportunity yang ada open up, you boleh apply. Kalau ada rezeki, insyaAllah boleh dapat, tak ada masalah. You kena tunjuk enthusiasm untuk belajar lah. Lepas tu you dapat lesson, you boleh bekerja sebagai ahli farmasis lah. Next Nisa. Yang ni okay. Tadi dalam di slide tadi dia ada mention yang you kena pass law exam during PRP period. Yang ni buku-buku law exam yang you kena hadam lah.
Saya rasa even dekat dalam silibus waktu you belajar bachelor pharmacy, you akan study benda ni dalam pharmacy law tu. So you kena jawab exam law dan you kena pass exam law within that PRP period. Now even kalau local graduate, you kena complete this examination before you graduate. Sebab dia nak pastikan waktu you PRP training tu, you tak terbeban untuk study untuk exam ni lah atau mengganggu you punya schedule kerja. Selalunya untuk masa-masa lepas, dulu saya ambil law exam ni waktu saya PRP tu memang open book and soalan dia soalan MCQ. Time saya MCQ saja. Sebelum-sebelum tu saya rasa ada soalan essay. Tapi untuk sekarang saya tak pasti sama ada dia kembali kepada format essay dan MCQ ataupun macam mana. Tapi you memang kena ada minimum pass score lah. You kena make sure you pass that score. Kalau tak pass, you kena ulang sampai you pass. Okay. Selalu time saya open book. Saya tak tahulah lepas tu open book ke tak. Tapi basically selalu law exam dia open book lah. Next Nisa. So yang ni education pathway yang semua yang saya cakap tadi, start dari SPM kemudian ke PU dalam 1 ke 2 tahun depend PU yang you buat. Lepas tu pharmacy degree biasanya 4 tahun, lepas tu you buat PRP training untuk 1 tahun. Lepas tu compulsory service. Biasanya waktu compulsory service ni sebenarnya you dah dikira ahli farmasis yang berdaftar lah, you dah registered dah. And kemudian bila you complete ni, basically you boleh bekerja dekat mana-mana lah. Next. So you boleh macam ni lah. Ada baju white coat, you boleh ambil gambar macam ni. Doktor pun tak pakai macam ni, tak apa. Next. Ini career option yang ada di Malaysia. Sebagai ahli farmasis yang berdaftar, you boleh bekerja di hospital, di community, di industrial ataupun pharmaceutical, ataupun you boleh bekerja di bidang regulatory. In fact dalam pharmaceutical pun ada bidang regulatory, ataupun di bahagian academic research lah. Okay, kalau dalam hospital pharmacist ni, basically tugas you sebagai ahli farmasi di bahagian hospital, you kena review prescription, you kena proses prescription tu, pastikan ubat-ubat yang diorder atau diindenkan daripada doktor, ubat yang bersesuaian dengan diagnosis patient lah. And dose okay, everything okay, kita pick ubat tu betul. Kalau ada discrepancy ataupun masalah, kita kena verify dengan doktor. Kita kena make sure ubat tu didispense dan di-counsel dengan betul lah. Juga ada servis seperti counselling, asthma counselling, warfarin counselling. Kalau dekat government, dia ada klinik diabetik, dia ajar patient how to inject insulin. Banyaklah tugas-tugas sebagai ahli farmasi dekat hospital. Dia kena review juga ubat yang doktor request nak pakai. Contoh doktor kata nak bawa masuk ubat yang baru dalam market. Dia kata ubat ni bagus untuk treatment ni. Mana bila kita review untuk bawa masuk, kita kena review lah sama ada ubat alternatif tak untuk ni, apa harga dan kos dia. Kita kena dapatkan maklumat tentang kesan-kesan sampingan supaya kita boleh advise patient. Kita pastikan data yang lengkap kita adalah untuk kita refer jika ada apa-apa terjadilah, especially untuk hal ubat baru. And bila ada ubat baru ni, biasanya definitely drug company rep ni akan offer sampel pada doktor untuk guna. Sampel ni maksudnya patient boleh guna tanpa bayar lah. Contoh kalau di hospital swasta, kalau dekat government dia bagi sampel tu, maknanya government tak perlu bayar kepada company tu untuk dapatkan ubat tu. Dia bagi sampel, patient guna, lepas tu doktor review lah. Kalau dia rasa okey dia nak guna, maknanya dia akan request kita untuk beli. Ataupun kalau dekat bahagian government, dia akan request perolehan lah. So
tugas-tugas ahli farmasi ni kalau ada sampel atau free ni pun dia kena make sure patient yang doktor pilih untuk dapatkan sampel atau free ni dapat guna ubat tu dan di reserve untuk patient tu. Ada juga kalau contoh program yang macam kalau di hospital swasta, definitely patient kena bayar ubat dan ubat-ubat tu ubat yang sangat mahal, selalunya ubat cancer treatment, ubat arthritis, ubat-ubat yang mahal ni definitely dia ada support program lah. Maknanya kalau patient beli certain amount, dia akan dapat free. So company banyak buat soalan-soalan macam ni, program-program macam ni supaya promote drug dia digunakan oleh doktor lah. So pharmacist tugas dia kena monitor untuk pastikan patient dapat ubat yang contoh kalau mereka nak claim yang free itulah. Kalau di community basically dia macam kerja di retail shop lah. Sama ada kalau you boleh tengok dekat mana-mana, sama ada di Caring, di Watson ada pharmacist yang bertugas, dia boleh advise you. So you datang, you jumpa dia, dia akan offer free counselling. Biasanya tak perlu bayaran untuk mereka, untuk dapatkan nasihat mereka. Dia boleh advise you untuk try ubat mana untuk treat you punya symptoms ataupun sakit you lah, kalau benda tu treatable with whatever medicine yang dijadualkan sebagai pharmacy only medicine. Maknanya tanpa perlukan prescription doktor. Tapi kalau ikutkan, kalau ubat tu perlukan prescription, maknanya patient perlu dapatkan prescription daripada doktor lah. Kalau ubat tu boleh beli, kadang ubat tu ubat yang memang dia kategori bahaya sikit, dia kena ada record. Maknanya kadang-kadang kalau you minta ubat sesama dekat farmasi tu, dia minta you record something lah. Selalu macam Clarineus, kalau you pernah dengar, bagus untuk you punya nosa, tapi dia perlukan you record alamat semua. So kalau kerja di bidang lain seperti industrial ataupun pharmaceutical ni, biasanya dia involve dalam penghasilan ubat lah, inovasi ubat, ataupun dia promote company brand yang dia bekerja tu untuk gunakan ubat tu untuk treat penyakit. Biasanya dia promote doktor lah. So biasanya pharmaceutical company ni dia bersaing, dia akan hasilkan ubat. Mungkin company ni dia buat ubat ni, dia yang first jumpa ubat tu. So biasanya untuk 5 tahun pertama dia ada patent right. Company lain tak boleh pakai resepi dia untuk buat ubat yang sama. Bila habis lapse dia punya patent years tu, company lain boleh pakai. Lepas tu dia akan berlaku persaingan lah. Maknanya siapa offer ubat yang lebih baik ataupun siapa offer ubat yang lebih murah. So bila bekerja sebagai ahli farmasis dekat bahagian industri atau pharmaceutical ni, basically dia banyak lagi bidang dekat dalam bahagian tu. You boleh kerja sebagai sales rep, you boleh kerja sebagai medical scientific license, maknanya you kumpulkan data ataupun maklumat, ataupun you jadi perantara kalau doktor ada apa-apa soalan mengenai ubat yang mereka gunakan tu, ataupun kalau doktor nak inform atau feedback kepada you ada side effect daripada ubat yang mereka guna daripada brand company yang you represent tu. Maknanya dia kumpulkan data. Maknanya bila kalau memang banyak side effect tu, dia kena report pada NPRA lah. Maknanya dia kena notify. Even satu report pun memang dia kena notify. So yang bekerja di bahagian regulatory ataupun di bahagian kita panggil NPRA lah, National Pharmaceutical Regulatory Authorities ni lah, dia akan atau agency ni, dia akan pastikan ubat-ubat ni selamat digunakan. Kalau ada side effect tu, adakah side effect tu memerlukan ubat ni di-remove dari market atau tak lah. Ataupun kalau dalam industri ni, you boleh, ada juga yang dalam industri ni dia regulatory sendiri untuk company ni. Maknanya dia jadi perantara dengan regulatory yang ataupun badan regulatory kerajaan, yang mana dia akan liaise lah. Maknanya kalau compliance law dia nak kena macam ni, apa company drug dia nak kena buat, apa yang dia kena follow. Lepas tu untuk academic research ni, untuk mereka yang berminat untuk further study dalam pendidikan yang lebih tinggi lah, dia nak jadi lecturer ataupun dia nak jadi research dalam inovasi ubat, itu career option yang dia ada. Ada apa-apa soalan ke setakat ni?
Saya boleh jawab soalan dulu. Kalau banyak soalan, saya nampak macam banyak soalan juga. Sekejap saya buka ya. Saiful, I think you finish first your slide sebabnya soalan ni very overwhelming ni, banyak soalan nak tanya. Oh, okay. So saya proceed dulu. Yes, I would suggest that. Okay. Maknanya okay, kalau macam tu saya boleh next lah. Dah tinggal dalam 2 slide saja saya rasa. So yang slide-slide kemudian ni macam gambar saja. Yang ni contoh experience yang kerja dekat hospital yang saya kerja sekarang. Basically kita kena monitor expiry. Kalau expiry tu dah short, maksudnya kurang daripada berapa, dalam sebulan dia akan expired. Kita kena asingkan lah. Maknanya kita tak nak patient dapat ubat yang expired lah. Dia makan ubat tu dah expired. Maknanya yang ni akan mendatangkan bahaya kepada patient. Kita tak tahu apa, mungkin ubat tu dah tak stabil atau dah tak aktif. Dia tak akan mendatangkan khasiat yang diharapkan. Kalau siapa tahu ubat Zaidina ni apa untuk dia boleh bagi tahulah nanti. Menarik lah untuk tahu apa Zaidina tu. So macam ubat nilotinib ni, macam ni patient pulangkan kepada saya. Dia kata ubat ni dia beli tapi dah pecah dekat dalam. Maknanya yang ni ada production issue lah. So saya kena notify drug company, saya kena bagi tahu. So kita macam raise complaint lah. Maknanya diorang biasanya akan gantilah untuk drug case macam ni. Lepas tu macam yang ni eye drop, maknanya dia compound. Kita hasilkan eye drop daripada raw material, kita buat eye drop untuk patient guna. So patient ni mungkin ada masalah mata, dia pressure dalam eyes, kita hasilkan ubat ni. Kadang-kadang sama ada kita boleh hasilkan dekat hospital sendiri ataupun ada juga company-company yang didevelopkan oleh any pharmacy dekat luar sana yang dia producekan certain compounding material, sama ada cream, eye drop, ear drop ataupun apa-apalah jenis ubat yang mana mana-mana company, mungkin community pharmacy ataupun hospital ingin beli daripada diorang boleh hasilkan. Biasanya yang ni setiap penghasilan sesuatu compound produk tu dia perlu dapatkan kebenaran ataupun maknanya dia follow rules dan regulation lah. Maknanya bila dia comply ni, dia ada sijil yang dia tunjukkan, dia boleh hasilkan ubat ni. Maknanya setiap kali dia compound tu ubat tu boleh tahan berapa lama. So kemudian dijual ubat tu kepada mereka yang memerlukan lah. Biasanya jarang patient directly beli daripada company-company yang compound ni. Kita jadi perantara antara hospital ataupun community pharmacy lah. Boleh next. Ini contoh di klinik sakit kulit. So kita dispense ubat yang banyak untuk patient lah. Patient ni mungkin ada masalah eczema yang teruk. So antara tugas penting seorang ahli farmasi ni, dia kena pastikan tak ada polifarmasi jugalah. Maksudnya dia nak kena pastikan patient tak ambil ubat yang dari kelas atau drug yang sama. Mungkin drug yang sama, kelas yang sama, ubat tu kalau dia bagi yang ni, dia jadi macam double dose lah. Walaupun dia berlainan ubat, tapi dia dari grup yang sama, maknanya tak perlu. Bila dia ambil dua-dua ni, mungkin dua-dua ni ada, sebab dia dari kelas yang sama, dia ada side effect yang sama. Bila dia makan dua-dua jenis macam ni, side effect tu mungkin akan lebih obvious dan boleh lebih nampak lah. Ini akan mendatangkan bahaya lah. So, polifarmasi ni, itulah maksud polifarmasi. Kita tak nak patient ambil ubat yang banyak. Macam dalam kes ni, mungkin sebab dia nak claim insurans, so dia nak ambil banyak lah. Biasa siapa yang biasa pakai Cetaphil atau kiwi cream memang bagus untuk kulit lah. Eucerin, you boleh tengok. So kulit dia akan memang jadi sangat cantik lah. Ataupun kadang-kadang not really because dia nak mencantikkan kulit dia, memang orang yang ada masalah kulit yang sangat teruk, dia perlukan produk-produk ni untuk pastikan dia tak sakit lah. Sebab bila ada masalah seperti eczema atau psoriasis, condition you kadang-kadang boleh jadi sangat teruk.
you perlu pakai produk-produk yang ni untuk jangka masa yang panjang dan sentiasa pakai. Kadang-kadang sampai teruk tu tahap yang doktor akan suggest you pakai biologic products which you inject dalam badan you every month ataupun every 3 months untuk pastikan you punya kulit tak jadi teruk lah. Okay, next Nisa. Ini contoh aktiviti yang kita buat dekat dalam tempat kerja lah. Maknanya kita ada talk, kita sentiasa update knowledge kita share dengan not only pharmacist, kita share dengan nurses. Lepas tu kita ada buat macam aktiviti seperti pertandingan ataupun exam. Untuk staff-staff technician dekat hospital saya, memang setiap tahun kita akan buat exam untuk pastikan staff updated the knowledge lah. So ini is a good effort untuk kita buat untuk pastikan sentiasa kita up to date with whatever current knowledge ataupun new drug yang masuk yang sentiasa update over the time. Next. So bila kita kerja dalam farmasi ni, kita akan share information how kita nak manage something. Kadang nurse tanya, kita akan explain lah. Macam yang ni, nurse ada tanya macam mana kita nak buat penicillin test dose. So kita nak check antibiotik tu, patient tu allergy ke tak. Kita takut patient allergy, dia dapat, takut dia develop shortness of breath, dia jadi sesak nafas ataupun dia jadi swelling, inflammation. So dia akan buat test, dia akan pakai ubat yang sama tapi dia tak nak efek tu terus jadi. So dia akan dilute ubat tu lah. Maknanya kita akan bagi tahu dia kena tambah air berapa banyak, tambah dan dia tambah tu tambah lagi, tambah air sampai dia boleh dapatkan solution yang kemudian dia letak dekat patient lah. Sama ada dia cocok ataupun dia letak atas kulit saja. Lepas tu dia check patient ada develop allergy ke tak. Macam gambar sebelah ni dia tunjuk chemical spill, how kita nak manage. Contoh kalau ubat itu ubat yang mendatangkan bahaya seperti cytotoxic drug, kalau dia tumpah ataupun berlaku exposure, apa yang kita nak buat, macam mana kita nak manage, siapa yang kena involve, orang-orang di bahagian sanitasi kena buat apa. Maknanya yang ni biasanya staff-staff tertentu lah, bukan semua yang boleh handle. Mereka yang berkelaikan dan kemudian even dekat dalam tu dia ada special training untuk manage benda ni, dia orang boleh handle. Gambar bawah ni tak nampak sangat tapi setiap contoh ubat tu kalau dia ada extra counselling, kita akan sentiasa ada reference lah. Kadang kita tak dispense ubat tu selalu, orang tak ingat, so kita ada sentiasa update reference, sama ada kita buat PDF file ataupun information tu kita boleh dapat daripada buku reference kita. Biasanya kita guna memes, kalau you pernah dengar. So basically macam yang ni ubat untuk tata cara patient nak ambil ubat hormon lah, nak elakkan mengandung lah. Next Nisa. So contoh setiap kali kita compound produk, kita akan pastikan alamak, saya lupa potong nama patient. So kita akan pastikan ubat tu, penghasilan ubat tu kita record lah semua. So apa-apa yang jadi, kalau ada masalah kita akan refer balik. So setiap kali kita buat tu kena ada checker. So preparation worksheet ni untuk ubat sirap yang kita hasilkan, ubat phenobarbital untuk patient lah. So patient perlu makan ubat ni tak available dari segi ubat yang dah ada dalam sirap form. Kita kena dari tablet, kita campur bancur jadi sirap lah. So kemudian kita bagi patient, so dia ada expiry date dalam 30 hari. So kalau patient perlu continue untuk jangka masa panjang, mungkin dia perlu datang balik setiap bulan lah. So kerja dalam farmasi ni pun ada KPI. KPI dia kalau kerja di bahagian outpatient, kita kena pastikan patient serve within time yang kita nak lah. Biasanya sebab tu kadang-kadang tunggu dekat farmasi ni lama. Sebab apa? Dia involve dari awal lah. Kita proses prescription tu, nak baca tulisan doktor, kemudian sampailah kita dah habis check, lepas tu kita dispense. So kita nak avoid error. Kita tak nak patient dapat ubat yang salah. Tapi kadang-kadang human error kita tak boleh elak, benda akan berlaku juga.
So bila ada macam ni, pharmacist kena involve untuk investigate lah. Kita kena find out what actually happened. Boleh. Yang ni gambar bawah ni contoh support program lah yang kita ada. Beli berapa dapat free berapa. Beli berapa dapat free berapa. Next. Dah 1 jam dah. Okay. Yang ni tak ada gambar apa, saya share saja. Ada aktiviti kita buat pameran. Yang ni patch test. Kita basically doktor kulit guna untuk nak check patient ada alergi apalah. So tugas farmasi untuk pastikan kondisi kita simpan tu, kalau perlu dalam peti sejuk kita pastikan temperaturenya okey lah. Setiap hari kita akan check temperature. Macam tu. So yang gambar tepi ni kita just macam buat audit. Kita ada audit juga, kita akan check sama ada kita follow recommended SOP lah. Next. So career pathway, kalau dekat government you kerja, biasanya dia akan by grade lah. Setiap 3 tahun you akan naik pangkat. Kalau kat private, basically dia akan based on position availability lah. So kalau you nak dapat position tu, dia akan tengok you punya years of experience kerja juga. Salary starting daripada ERP tadi biasanya dalam 2.5 ke 4K lah. Depend, you akan ada allowance atau tak lah. Biasanya allowance banyak dekat bahagian government lah, tapi allowance tu berpatutan lah sebab government ada kerja lebih masa dan semuanya. So tangga gaji kerja di government dan private sebenarnya lebih kurang sama saja, tak ada banyak beza. Over the time mungkin government lebih baik sebab dia punya kenaikan gaji dia ada setiap tahun atau setiap 3 tahun. Kelebihan kerja private mungkin dalam 1 tahun tu dia ada extra bonus lah, 1 bulan, 2 bulan, kadang ada 3 bulan, depend where you work lah. Dari segi statistik, bilangan graduate farmasi makin ramai. Kita ada target ratio untuk seorang farmasis untuk 2,000 penduduk. Sekarang kita seorang farmasis untuk setiap 2,400 penduduk lah. Sebab tu sebenarnya number tu, lambakan tu dah makin macam melambak. So untuk masa depan, walaupun mungkin sama ada kerja ada atau tak ada tu, you tak perlu khawatir sebab bidang farmasi ni boleh pergi banyak cabang lah macam saya cakap tadi. Saya rasa dah habis kot sampai situ. Next slide. Ini just reference. Okay, ada berapa minit untuk soalan ni? Okay. Okay, soalan pertama ya. Encik Saiful tahu ke few scholars yang offer for pharmacy untuk sambung belajar? Like any companies or organizations? Untuk scholars Okey, setakat yang saya tahu kalau dalam bidang farmasi, saya kira sebab saya apply scholarship pun back then macam 10 tahun lepas macam tu saya rasa. So kalau zaman saya, biasanya farmasi ni 2 sajalah, sama ada MARA ataupun JPA untuk. Okey, terima kasih. Jadi seterusnya saya bacakan soalan. Adakah setiap tempat pekerjaan seperti hospital, community, industri, pharmaceutical, etc. ada ruang untuk melaksanakan inovasi ubat? Contohnya dia kata vaksin COVID-19 Malaysia ada buat R&D juga tak? Ini semua involve budget. So bila involve budget, definitely kita perlukan input ataupun data macam mana nak hasilkan ubat tu. Definitely bila ada orang macam saya cakap tadi, hasilkan satu ubat baru, inovasi ubat baru, bila dia ada resepi benda tu, biasanya dia ada patent right lah.
So kita tak boleh simply minta dia punya resepi untuk kita hasilkan. Kalau kita nak hasilkan sendiri, boleh, tapi dia akan involve masa, duit and everything. Dan untuk masa sekarang saya rasa dengan teknologi yang kita ada dekat Malaysia, mungkin kita belum berkemampuan untuk hasilkan vaksin sendiri, tapi kita dapatkan bekalan daripada luar dulu. Mungkin untuk masa hadapan kita ada kita ada pharmaceutical company yang base sendiri macam Pharmaniaga. Basically kebanyakannya drug yang kita hasilkan adalah generic drug lah, maknanya dah ada resepi daripada company yang dah hasilkan dulu drug-drug ni, kemudian kita hasilkan ubat ni untuk di pasaran. Ubat-ubat ni valid, sah, bioavailability dia, bioequivalent dia okey, maknanya boleh diguna pakai dan dia dijual lebih murah lah untuk pasaran tempatan. Tapi definitely untuk macam soalan kata pasal vaksin tu, untuk masa sekarang saya rasa lebih baik kita kalau kita ada bajet dari government, untuk kita fokuskan adalah untuk pembelian vaksin untuk control the disease dululah. Untuk kita lamsam duit untuk kita buat research tu, I think it would take time lah. Okay. Ada lagi soalan. Bila boleh buka farmasi sendiri? Bila boleh buka farmasi sendiri? Saya ada nampak soalan tu tadi. Actually kalau you dah ada license, lepas you habis training, you nak terus buka farmasi pun boleh. Tak ada masalah. Sekarang untuk buka farmasi, saya rasa mungkin depend on where you nak kerja lah. Kalau you memang ada bajet yang banyak, memang nak buka, macam kita buka bisnes ni, kita perlukan bajet. Sama ada you buat pinjaman, capital, ataupun you memang ada duit lah. You nak buka farmasi, boleh. Bila you dah ada lesen, tak ada masalah. Maknanya bila you dah tamatkan tempoh PRP tu, you dah ada lesen tu, you boleh buka. Tapi problem dia biasanya orang akan ambil masa sebab satu, dia tak ada capital atau bajet. Dua, definitely dia nak kumpul pengalaman lah, sebab nak buka bisnes farmasi sendiri tak begitu mudah, sebab you kena ada pengalaman macam mana nak beli ubat, macam mana you nak kena kumpulkan semua offer daripada drug company ni, mana yang you nak favor first, ataupun you nak kena tahu market, especially persaingan. Kadang-kadang bila you buka farmasi, lepas tu ada farmasi lain yang dah ada big chain tu, macam Big Pharma, yang lain-lain yang dia memang dah ada cawangan besar-besar. Diorang boleh jual ubat dengan lebih murah. Kalau you buka farmasi sendiri, mungkin you nak dapat modal balik, you nak cover modal you balik, susah lah kalau you nak jual murah kan. Tapi alternatively, kalau you nak buka farmasi sendiri, under yang cawangan-cawangan tadi, you boleh pergi ke pejabat diorang untuk find out lah. Dia mungkin akan bagi you borang and everything. Mungkin ada bayaran yang you kena bayar ke diorang sebab diorang you carry their names kan. Tapi soalan tu, anytime lepas you dah registered tu, definitely boleh. Sama ada you ready or not sajalah. Okay, so apa yang saya simpulkan lah, so apa yang I faham is after you habis degree, you buat your training PRP tu for 1 year, and you wait for your license, and you actually can already buka your own pharmacy. So tak payah go through yang contract and be fully a registered pharmacist tu, FRP. Tak ada. Sebenarnya yang FRP tu, bila you dah habis PRP tu, sebenarnya you dah consider FRP dah. You dah ada lesson dah. Tapi dia term tu dia macam dekat government, you kena complete like macam 1 tahun, tambah 1 tahun, you macam betul-betul farmasis yang you boleh hidup sendirilah, campak dekat pulau. Macam tu lah. Tapi basically the idea is that sebab bila you habis PRP ni you macam student. You student. Lepas tu habis student first year tu, you kira macam orang yang baru belajar lah untuk menjadi farmasis, untuk bekerja sendiri. Kalau you sebagai student tu, memang setiap kerja you sepatutnya diorang monitor lah. Diorang kena monitor.
bila you kerja yang first year tu, you macam is a first year you dalam industry as a pharmacist lah. Tapi definitely at that point you dah ada lesson. Okay, thank you. Soalan seterusnya, mahalnya kos pengajian dalam bidang farmasi ni, gaji masuk tak? Kalau bidang doktor lagi mahal, ada yang dekat RM1 juta. Gajinya macam saya mention tadi, range dia dalam 2.5 ke 4 untuk starting. Kemudian tu dia akan bertambah ikut years experience dan tangga grade you lah. Kalau di government ataupun di swasta pun sama, tapi kalau definitely kalau dekat swasta depend lah you position apa, you manager ke, you senior manager ke, ataupun you chief pharmacist dekat hospital ke. Sebab satu hospital dia ada banyak pharmacist, sebab mungkin hospital tu hospital yang besar, dia perlu cater. So dalam banyak pharmacist ni dia ada different level. Kalau you manager atau you atas, definitely gaji lebih tinggi lah. Tapi kalau you biasa-biasa je, lebih kurang je, tak banyak mana pun. Kalau let's say you kerja dekat hospital tu, hospital yang kecil, hanya ada 2 farmasis, mungkin beban kerja lebih banyak, mungkin tangga gaji dia lebih tinggi. Kalau let's say you kerja macam you buka farmasi sendiri, you ada business, definitely macam orang buka business lah. Kita pun tahu rezeki, 9/10 rezeki datang daripada business. Boleh balik modal kalau you memang tempat strategik, orang datang cari you provide service yang bagus. Kalau dalam bidang pharmaceutical juga, saya ada dengar dulu offer-offer dia memang menarik lah. Sekarang pun boleh tahan, tapi job availability dengan persaingan tu agak banyak lah, especially dalam kondisi sekarang. Untuk new graduate, dia kerja kontrak kan, dia tak diserap terus di kerajaan, so persaingan lebih sengit. So masuk tak masuk tu saya rasa okey lah. Okey, betul lah tu untuk semua pekerjaan pun, especially sekarang. Jadi ada soalan daripada Encik Arif Aiman, dia tanya, during this pandemic, adakah demand untuk pekerja farmasi? Dari Arif Aiman, during this pandemic, adakah demand untuk pekerja farmasi ni meningkat? Yelah, sebab semua orang takut kan COVID, and then people start makan lebih vitamin C. So adakah demand untuk pharmacist pun meningkat at this time? Not exactly. Saya rasa depend where you work lah, sebab sekarang operation pun business kita based on SOP yang ditetapkan kerajaan. Kalau farmasi dekat community, dia ada limiting hours dia. So in fact with this limiting hours, orang pun tak boleh keluar, tak banyak yang datang. Saya rasa demand tu sebenarnya tak meningkat lah dalam pandemik ni. Okay. Ada lagi soalan banyak sebenarnya. Okay, tak apa. Ada tanya, tadi ada sebut hospital atau klinik akan dapat free samples dari syarikat pharmaceutical. Jadi adakah kami, iaitu orang awam sebagai pengguna juga, jadi orang-orang yang mencuba ubat-ubatan ni? Bukan untuk orang awam, dia untuk pesakit. Let's say kalau ubat tu diberi sebagai sampel kepada doktor, maknanya contoh ubat tu ubat baru, doktor akan dapat sampel tu untuk dia guna. So mana-mana pesakit yang dia jumpa dan dia rasa dia rasa patient ni qualified untuk dapat treatment ni, dia nak try. Maknanya mungkin dia dah cuba ubat lain, tak berapa bagus, tak berapa progresif, tak berapa cantik dia punya prognosis ataupun macam mana dia punya treatment, dia akan cubalah untuk sampel tu. Maknanya decision ni semua akan based on doktor. Kalau untuk ini decision by doktor untuk dia decide patient mana dia nak guna. Kalau benda tu even dekat
saya tak pasti soalan tu refer kepada sampel yang dihantar kepada hospital private ataupun hospital government. Tapi dalam mana-mana situasi pun keputusan untuk siapa yang dapat ubat tu adalah keputusan doktor. Kalau contoh pasien orang awam jumpa doktor dekat specialist, lepas tu maksud saya dekat swasta, lepas tu dia nak dapat free sample, biasanya dia tak akan tahulah ada free sample ke tak. Doktor akan bagi tahu dia. So keputusan semua di tangan doktor lah. Menarik. Menjawab ke? Saya harap menjawablah Encik. Saya rasa soalan ni daripada Facebook tadi. Okey, seterusnya. Sebagai pengguna ubat, betul tak kalau kita simpan semua ubat kita tu dalam peti ais, adakah akan berlaku pengurangan keefektifannya? Maksudnya semua ubat simpan dalam peti ais, nak tahu sama ada okey ke tak. Kalau ubat tu tak direkomend untuk simpan peti ais, better jangan simpan lah. Maknanya kita tak tahu stability bila dia letak bawah temperature kondisi yang sepatutnya, apa akan jadi kepada ubat tu. Biasanya ubat-ubat tablet jarang kita recommend untuk simpan peti ais. Selalunya ubat yang simpan peti ais adalah ubat seperti insulin ataupun biologic products injections yang kita kena maintain dia punya temperature sebelum digunakan. Kadang-kadang bila ubat, certain jenis ubat, bila dia dah start digunakan dan dia masih boleh digunakan, dia dah tak perlu simpan peti ais. Macam contoh insulin, sebelum you guna, you tak guna lagi, you dapat extra stock untuk cover you punya dosage untuk 1 month, you akan simpan dekat dalam peti ais lah. Bila you nak guna baru you ambil keluar, take out, lepas tu you tak perlu simpan peti ais. Tapi kebanyakan recommendation, kebanyakan ubat dalam room temperature bawah 25 degree. Jangan terlampau panas, sebab tu kita tak akan recommend orang simpan ubat dalam kereta lah, sebab takut ubat tu cair dalam kereta ke apa, kita tak tahu temperature dalam kereta. Tapi basically kalau you nak simpan semua ubat dekat dalam peti ais, sebenarnya tak recommended lah. Betul lah yang orang tu tanya, maknanya adakah dia akan menjejaskan efek ubat tu? Definitely something will happen, we do not know. Tapi the ideal kalau recommended guideline dia kata simpan temperature, room temperature, simpan room temperature lah. You boleh simpan dalam cupboard, you cari cupboard yang bertutup lah supaya tak dicapai oleh kanak-kanak. Okay, thank you for the answer. Seterusnya daripada Arif Rahman juga, adakah pekerjaan farmasi ni terlibat dalam pembuatan ubat dan vaksin yang baharu? Macam definitely. Sebab dia macam-macam area dia boleh involve, sama ada dia sendiri involve dalam penghasilan vaksin atau ubat yang baru tu. Macam saya kata, bekerja dalam bidang farmaseutika atau industri dalam inovasi bahagian yang R&D, ataupun untuk perkara yang sama tapi dia involve dekat bahagian regulatory. Dia pastikan ubat yang orang lain hasilkan tu capai piawaian atau ketetapan yang ditetapkan lah. Maknanya dia jadi macam polis lah, nak check okey tak, dia tengok research, pas tak. So semua tu dia berkelayakan, dia mempunyai ijazah mungkin dalam bidang farmasi, ataupun kadang-kadang yang buat research tu not exactly perlukan bidang farmasis, mungkin dia belajar dalam bidang ijazah sains, mana-mana sains, mungkin dalam bidang biologi, chemistry ataupun bioteknologi. Diorang boleh bekerja dekat dalam inovasi ubat tu, tapi untuk license untuk approval atau regulatory ni biasanya yang jadi polis atau cikgu yang cek ubat ni pas ke tak tu, dia yang dalam bidang farmasi lah. Menjawab ke? Saya rasa menjawab. Okey, seterusnya daripada Facebook juga soalan ni.
berdasarkan pengalaman Encik Saiful, apakah perkara yang paling mencabar dalam bidang farmasi ni? Dan soalan seterusnya juga, apakah ciri-ciri individu yang sesuai untuk bekerja dalam bidang ni? Contohnya dia kena penyabar ke, teliti ke, macam mana? Oh, saya jawab soalan nombor 2 dulu. Apa ciri-ciri yang perlu ada? Teliti tu betul lah, sebab dia nak pastikan ubat yang dia bagi, proses atau design tu, saya bercakap pasal pengalaman kerja dekat bahagian swasta, dia kena pastikan ubat tu betul lah. Sebab kalau kita bagi ubat yang salah, definitely dia akan mendatangkan sama ada kita akan monitor pula, kita akan lakukan siasatan. Bila dah salah, kenapa boleh jadi salah? Adakah dia mendatangkan bahaya kepada pasien? Kita perlu maklumkan kepada pasien dan doktor. Kita kena teliti lah, yang tu saya maksudkan. Maksudnya kita kena pastikan apa yang kita buat dengan kerja kita tu betul, kita check satu-satu. Sebab tu setiap kali kita buat satu kerja, kena ada double check lah, kena ada orang yang check pula. Lepas tu, kalau kerja dekat bahagian servis ni, maksudnya dekat government ke ataupun dekat private ke, dekat retail ke, kalau dia berhadapan dengan customer, definitely dia kena penyabar lah, dia kena especially kalau you kerja swasta, customer number one kan. Kalau patient marah you kena tahan, tapi you kena find out lah dan explain betul-betul. Maknanya segala ciri-ciri yang baik untuk menjadi seorang pekerja tu, definitely you kena adalah. Ini dua important yang tadi tu, yang saya cakap, teliti lah. Teliti dan sabar. And lepas tu lagi satu, saya boleh kata cepat lah. Dalam masa you teliti, kalau you nak achieve you punya KPI, you kena cepat lah. You kena tahu, remember ubat yang begitu banyak tu, you kena make sure you pick betul. Kalau tak, kalau you asyik pick salah je, kira KPI atau performance you pun tak berapa bagus lah. Ya. Okay. Sebabkan Soalan yang tadi yang apa pengalaman atau yang paling mencabar? Kita nak memuaskan hati customer lah. Especially kita nak explain dekat orang. Kalau orang tu marah atau dia dalam keadaan marah. Especially dalam situasi yang macam kita prepare ubat tapi kita kekurangan staff dekat dalam farmasi, mungkin sebab cuti ataupun memang kekangan number of staff. Lepas tu tapi patient begitu ramai. So bila ada yang terpaksa tunggu lama atau bila berlaku kesilapan, kita nak kena explain balik ke customer, customer marah. Itulah cabarannya. Ada pernah saya kena marah, awak ingat saya nak datang hospital jumpa awak? Macam tu. Awak ingat macam-macam lah. So tapi bila kita kena marah ni, macam saya kata tadi, kena ada sifat penyabar lah. Kita sabar, kita explain baik-baik. Kita tak nak bagi orang lagi marah, kita kena tahu macam mana kita nak respon. Okay, thank you. Disebabkan kita kesuntukan masa, jadi saya kena pilihlah beberapa soalan saja sebab banyak juga ni yang bertanya. Jadi ada satu soalan daripada Nur Aisyah, dia tanya, immunology tu belajar tentang apa? Jadi saya ada Google tadi, so immunology ni apa yang saya faham dia macam pasal our immune system. Macam tu betul. Betul. Dia our immune system, kita bila ada infection, penyakit ataupun satu-satu jenis penyakit tu, macam mana our body berlawan virus atau bakteria tu. So immunology lah. Kita punya immune dalam badan. Kita punya T-cell, B-cell macam yang tadi, macam kita bercakap pasal vaksin contoh. Kenapa orang diberi vaksin? Sebab vaksin tu bila dia introduce dalam badan, dia macam virus yang lemah dalam badan lah. Dia introduce, dia nak activate dalam body kita, sistem imun badan kita untuk counteract benda tu. So apa yang counteract benda tu? Sel apa yang bergerak, sel apa yang timbul, memory cell, T-cell, B-cell, benda ni. So dia akan
dia nak melawan virus atau benda yang tidak dikenali tu, lepas tu dia hasilkan memory cell. Contoh bila seseorang tu expose kepada real virus, dia datang, dia dah recognize benda tu, dia dah ada dalam memory cell dia. Okay, benda ni kita nak kena lawan. Maknanya nanti semua sel-sel imun dalam badan kita nak lawan benda tu akan develop lah untuk pastikan benda tu tak merosakkan badan kita. Itulah maksud imunologi. Maknanya kita belajar apa yang berlaku dalam badan kita bila sesuatu virus atau bakteria tu. Okay, thank you. Sebenarnya soalan tadi daripada Cikgu Nur Aisyah. Saya tak perasan tadi. Sorry, Cikgu. Okay. Terusnya, saya rasa soalan terakhir sebelum kita wrap up benda ni. Soalan daripada Tasnim. Apakah komen Encik Saiful tentang isu vaksin COVID? Disarankan ambil atau tidak? Sebab sekarang kan banyak yang kata, oh bagus. Ada yang kata sebenarnya benda ni tak patut diambil lagi. Jadi macam mana? Apa pendapat Encik Saiful? Oh, kalau dari pendapat saya memang seorang yang pro vaksin. So definitely penghasilan vaksin ni adalah untuk kita control communicable disease. Communicable disease tu maksudnya penyakit yang berjangkit lah. Penyakit tu boleh berjangkit selalunya dia boleh jadi dari segi banyak jenis penyakit berjangkit. Ada yang macam HIV penyakit berjangkit juga tak bukan, HIV bukan penyakit berjangkit. Dia macam SARS ataupun COVID ni dia boleh transmit to airborne. Ataupun kalau macam benda-benda ni, penyakit ni, influenza contohnya, dia boleh diberi vaksin untuk dia elakkan, ataupun difteria yang mana yang kita bagi time baby apa semua tu, polio, dia akan elakkan penyakit berjangkit ni. So bila dia bagi vaksin ni, dia akan create herd immunity. Contoh orang-orang yang mungkin belum indicated untuk dapat vaksin ni, dia akan protected lah. Mungkin dia tak boleh ambil vaksin ni sama ada tak ada kajian yang menyeluruh sama ada selamat untuk mereka atau tak. Macam contoh COVID vaksin sekarang, dia belum indicated untuk kanak-kanak bawah usia 18 tahun, untuk ibu mengandung. So golongan-golongan ni antara golongan berisiko yang tidak boleh divaksinkan dengan COVID vaksin. So bila let's say kita introduce dan orang ambil COVID vaksin ni, dia akan create herd immunity, dia akan protect golongan-golongan ni daripada menyebabkan penyakit-penyakit berjangkit ni merebak dalam komuniti dan diorang akan protected lah walaupun diorang tidak divaksin. So saya sentiasa bersetujulah untuk orang ambil vaksin, tapi of course dalam situasi sekarang kita punya bekalan pun masih belum mencukupi walaupun dah ditandatangani. Dia akan seperti yang dimaklumkan oleh kita punya menteri lah. Maknanya dia akan favor bagi ke frontliners dulu, golongan-golongan yang berisiko, dan kemudian bila mungkin untuk masa-masa akan datang mencukupi, semua pun boleh ambil. Okay. Sorry, saya tak nak wrap up dah tadi, tapi ada soalan yang Nurdina tanya buat kali kedua, jadi saya rasa bersalah pula, jadi saya tanya. Dia tanya, adakah scholarship untuk study abroad? Okey, untuk yang terkini sekarang saya kurang pasti, minta maaf sebab saya pun tak tahu situasi untuk apply abroad sekarang sebab kita faham kekangan keuangan di pihak kerajaan mungkin akan favorkan scholarship untuk kos-kos yang penting ataupun kos-kos yang membolehkan seorang pelajar untuk belajar di top universiti saja. Kalau tak silap saya, last paling saya ingat junior-junior yang bawah tu scholarship luar negara hanya untuk mereka yang apply di top universiti saja. So kalau back then untuk time saya, memang di luar negara di offer untuk subjek farmasi ni, sama ada you boleh pergi ke negara yang saya listkan tadi lah,
mereka hantar yang 5 negara tu. Kalau tak silap saya memang offer daripada JPA dan MARA di 5 negara itulah. Macam saya belajar di New Zealand memang di satu universiti saja di New Zealand, University of Otago. Kalau di Australia ada beberapa universiti yang offer untuk subjek sains kesihatan ini termasuk dalam bidang farmasi. UK pun banyaklah sebab UK lebih besar kan. Di Egypt dan Indonesia saya kurang pasti, tapi mungkin tak banyak, dalam 3-4 universiti macam tu saja. Untuk itu back then lah. Kalau yang sekarang saya rasa kena refer kepada website yang offer scholarship di MARA ataupun di JPA lah. Kalau untuk yang specifically bidang farmasi memang dua tajaan ini saja. Okay. Itu saja rasanya. Last sekali sebelum kita habis, nak tanya if Cikgu Aisyah ada apa-apa nak tambah, ada apa-apa nak tanya? Sama-sama. Cikgu, hello, Assalamualaikum. Hello. Salam. Sorry. Okay. Tadi cikgu tak tanya, cuma cikgu nak ni je. Apa kata-kata lah untuk student lah, untuk junior you juga kan dekat typing ni. Apa yang boleh dibuat untuk last nak exam ni? Nak exam SPM ni especially. Ni terkeluar sikit boleh tanya. Kata-kata semangat saya agak kena nasihat dan kata-kata semangat lah untuk student. Sentiasa jangan takut, jangan khawatir, bertawakal dan berdoa dan berusaha lah. Usaha adalah sangat penting sebab bila anda ambil ringan perkara ni, bila nasi dah jadi bubur, dah tak ada benda yang boleh dikesalkan lagi lah. Nasi sudah jadi bubur, kita dah tak boleh buat apa-apa. Disuruh sediakan payung sebelum hujan lah, maknanya study betul-betul. Agar yang dikejar kita dapat, yang dikendong tak keciciran. Kita tidak mahu melukut di tepi gantang, menunggu bulan jatuh ke riba. Akhirnya sama seperti pungguk rindukan purnama. So, belajar sungguh-sungguh. Kalau benda tak jadi seperti yang awak harapkan, jangan putus asa. Sentiasa kuatkan semangat. Don't worry. Keep up, follow, ingat pesan cikgu, follow cakap cikgu. Itu sangat penting. Okay, thank you so much atas kata-kata hikmat dan pesanan dan penuh dengan peribahasa simpulan bahasa yang harapnya digunakan dengan baiklah oleh pelajar-pelajar SPM di MRSM Typing pada tahun ni, especially times are so much harder now sebab kita semua belajar online. Bukan kita semua, you all semua belajar online untuk prepare for SPM. So hopefully in these challenging times, you guys can adapt and cuba ambil kata-kata hikmat dan pesanan oleh speaker kita, Encik Saiful. Dan saya on behalf of everyone who is watching and who is listening right now, nak ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Saiful kerana telah berkongsi pengalaman, ilmu yang kita susahlah nak dapat from a practicing pharmacist himself, yang menceritakan betul-betul apa pengalaman dia, bagaimana dia sampai ke tahap ini, subjek apa yang dia kena belajar betul-betul, macam chemistry semua and all, to make sure yang kita have to be a good pharmacist if we intend to. So harapnya kiranya sampai di sini sajalah untuk this session. Hopefully if ada sessions after this, you guys pun boleh join even if tak minat untuk jadi tak tahu lepas ni apa job scope-nya, tapi just join to have more information. Okay. Jadi next week Friday pun kita ada another session of this talk. Saya pula tak pasti untuk what kind of job scope, tapi still same time. Jadi Friday 9 PM tunggu dan tonton. Jangan lupa. Okay, thank you everyone. Okay, thank you. Thank you Cik Saiful. Sama.
Thank you, Cik Saiful. Thank you, student. Thank you, Cikgu. Thank you, Nisa. Good luck. Thank you Nisa. Good luck. Okay, kita dah record tu, kita dah boleh stop kot. Jap.